Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdi ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat berkumpul pada petang yang penuh barakah ni dalam siri kuliah asar bersama dengan surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah yang sudah bersiaran dengan surah An-Nur pada petang ini, boleh bantu sebar-sebarkan kat sahabat-sahabat yang lain. Mungkin tak dapat notification ataupun terlepas pandang, boleh bantu sebarkan pada siri kuliah petang kita yang penuh barakah ni, insya-Allah. Alhamdulillah pada setiap hari Ahad ini seperti biasa setiap minggu, alhamdulillah kita akan bersama-sama berkumpul pada waktu asar ini untuk kita mengisi masa kita dengan majlis ilmu. Adapun dengan kita melazimi dengan majlis ilmu ni, insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat fadilat yang besar pada majlis ilmu itu, yakni Allah akan berikan kita kefahaman. Sebab untuk mendapatkan kefahaman ini, tarik atau jalannya adalah melalui majlis ilmu. Majlis ilmu adalah satu amalan yang sangat besar nilai di sisi Allah SWT. Padanya itu majlis ilmu, Allah SWT letakkan pada siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu. Kalau kita rujuk pada mafhum hadis, berusaha berjalan untuk pergi ke majlis ilmu, ataupun kita niatkan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan permudahkan jalan dia ke syurga. Sebab menuntut ilmu ni susah, walaupun secara online. Mujahadah nak masuk nak masuk kuliah walaupun online. Sebab dah terlampau mudah, maka susahnya itu bukan kerana susah untuk mujahadah dengan fizikal, tapi kerana dah terlampau mudah. Ingat, kemudahan itu bukanlah lagi menjadi satu perkara yang memudahkan bagi setengah orang. Setengah orang kemudahan itu akhirnya menjadi satu perkara yang menyusahkan dia balik. Susah dia untuk melakukan ibadah tu kerana dia jadi terlampau mudah. Sebagai contoh, wanita dalam Islam ini, wanita solehah itu, dia boleh masuk ke mana-mana pintu syurga, masuk ke syurga dengan mana-mana pintu yang dia nak. Dengan dia mentaati suami dia. Nampak mudah? Ya, dengan taat suami dia mudah. Tapi kenapa ramai yang masuk dalam neraka, kata Nabi? Kerana wanita ramai ke? Tak, kerana ramai yang ambil mudah. Sebab terlampau mudah. Dia kena taat pula dengan lelaki yang dia asalnya suka. Memang kahwin dengan orang yang suka. Mana ada orang kahwin dengan orang yang dia benci? Dia tak ada lagi setakat ni kahwin dengan orang yang dia benci. Tak ada lagi lah. Tapi kerana gagal dia melaksanakan ketaatan, maka jadilah dia kebencian, berubahlah dia. Itu masing-masing punya tanggungjawab lah. Gagal membawa nikmat sayang tu Allah bagi, dia gagal, dia tidak bawa kepada ketaatan, maka dia ambil mudah, maka berubahlah keadaan sayang jadi benci. Tapi ceritanya mudah. Tapi kerana apa?
kerana terlampau mudah. Dia susah tu bukan susah yang susah kena berpeluh-peluh, kena hilang itu, kena hilang ini, korban duit, orang kata korban harta, korban nyawa. Dah. Dia macam tangkap ikan keli, tangkap belut ke yang licin-licin tu. Dia terlampau susah nak pegang. Itu nama susah tu, dia licin. Dia licin sangat. Dia mudah untuk kita meninggalkan ketaatan itu. Sangat mudah. Sebab dengan orang yang dia sayang, dengan orang yang dia akan duduk sekali, dia boleh buat lebih kurang, boleh suruh-suruh, boleh ikut tanda. Dia boleh buat suka-suka. Sebab itu kegagalan itu bukan kerana susahnya amat, kerana mudah sangat. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, jalan selamat untuk kita ni sepatutnya kalau kita rujuk dengan Al-Quran. Biasa kita merujuk pada perbahasan Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil. Dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahui. Asas pertama kehidupan ni kalau kita rujuk Al-Quran, tidak boleh campur aduk. Tak boleh campur aduk. Hak dan batil tak boleh dicampur adukkan. Bermaksud apa? Merujuk pada hak dan batil ni dosa dan pahala. Dosa pahala tidak boleh duduk sekali. Nak buat pahala tapi pada sama buat dosa. Dia tak boleh sekali. Dia tidak boleh nak dunia, lepas tu nak akhirat, nak dunia, nak akhirat, dia campur aduk. Itu pun sama campur aduk. Bercampur aduk dalam tu. Dia kena split kan. Hak dan batil. Baik. Maka dalam Quran, yang benarnya, kalau kita rujuk pada Quran, merujuk kepada ketaatan, itu bersamanya kemudahan. Itu yang benar. Kalau kita nak pergi kepada konsep ketaatan, kalau kita rujuk dalam surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nampak? Allah mulakan ayat itu dengan alam nashrah laka sadrak. Allah lapangkan nanti. Bermaksud walaupun diuji dengan kesusahan, tapi sebenarnya dalam agama Islam itu berserta kemudahan. Maaf. Jadi kita campur aduk. Kita tidak rujuk Al-Quran. Kita campur aduk dengan apa? Dengan nafsu kita. Kita nampak senang kan? Susah itu bersamanya senang. Oh susahlah ustaz nak taat. Payahlah. Susahlah. Sebenarnya bukan susah yang susah yang dia sangkakan tu, tapi sebenarnya dia sendiri yang tak nak buat. Dia yang tak nak. Sebab tu kata Allah, kata Nabi SAW dalam satu hadis, mengatakan, mafhum hadis, semua umatku masuk syurga, kecuali yang aba. Illa aba. Siapa yang tak nak? Yang enggan. Ada yang tak nak? Ya, yang enggan, yang tak nak. Bukan kata susah tu sehingga berat tak. Susah itu, ya susah tu kerana nak berhadapan dengan tak nak. Kalau nak, sebab tu boleh je, mudah je. Dia kalau datang nak ni, setelah tunduknya nafsu dia, ya, mudah lah. Tapi rupanya susah tu bukannya nak kena berpikul-pikul barang. Mana ada nak Allah SWT menyusahkan hamba-hamba je. Macam orang perempuan. Mana ada nak pikul kuali, pikul tonggas, pikul apa. Mana ada. Dia sendiri yang tak nak. Sebab apa? Dah cinta dunia. Nak duit, nak senang, nakkan masyhur, nakkan dibelai, nakkan dipuji, nakkan semua dunia ni, menyebabkan dia jadi beban. Sedangkan tidak susah. Sebab ini janji Allah. Dan Allah SWT menjadikan la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah tidak bebankan seseorang itu melainkan dengan perkara yang dia boleh tanggung. Maknanya taklah, bila boleh tanggung bermaksud apa? Bukanlah benda yang di luar tanggungan, luar bebanan dia. Tidak. Dia boleh sambut benda tu. Bermaksud apa? Ya, petang ni kita nak tumpukan bagaimana Al-Quran mengajar kita. Betapa manusia hari ini mengambil mudah soal agama, sehingga kan dia menyebabkan agama itu dipandang susah. Sebab ambil mudah sebenarnya. Walau agama sangat memudahkan hidup.
Sebab kerana agamalah hidup manusia jadi mudah. Kerana agamalah hidup manusia itu berada dalam keadaan aman sejahtera. Kerana agama. Islam itu sendiri mengajar manusia untuk hidup bahagia. Mana ada Islam mengajar hidup derita? Islam tidak mengajar manusia, umat-umatnya, Allah SWT tidak mengajak manusia, tidak menjadikan manusia untuk dibebankan. Surah Toha ayat 1. Ayat 2, Allah kata apa? Tidaklah aku turunkan Quran melainkan untuk litashqa, untuk dimudahkan. Jadi saya tengok, bila kita kaji balik dalam kehidupan ni, maknanya kita yang enggan. Tak nak. Contoh kita rujuk kisah iblis. Kita rujuk kisah iblis. Apa kesusahan dia nak buat ketaatan? Ketika Allah SWT suruh wa izqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu. Kalau kita rujuk dalam ketaatan itu, kalau kita tengok kepada surah Al-Baqarah itu, tuan-tuan, ketika Allah SWT menjadikan manusia khalifah, kemudian Allah suruh sujud, ayat 34. Adakah sujud itu perlukan letak batu atas kepala? Cuba gitu. Adakah sujud itu perlukan beban, perlukan kena pikul macam-macam benda? Yang jadi tak nak sujud tu kenapa? Apa yang susah bagi dia? Dia kata apa? Aba wastakbar. Nampak? Sehingga Allah tanya dalam Al-Quran, surah Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf. Saya tengok. Sehingga Allah rakamkan, Allah tanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kau tak nak sujud? Apa yang menghalang kau untuk sujud? Bayangkan. Ya, surah Al-A'raf ayat 12. Surah Al-A'raf ayat 12. Bayangkan, tengok. Allah tanya kepada iblis. Allah tanya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Qal ana khairum minhu. Nampak? Allah tanya, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak sujud ni? Apa sebab tak boleh taat suami ni? Yang duk sombong sangat ni kenapa? Apa yang payah no ni? Tak ada yang payahnya. Yang payahnya diri sendiri dah nampak bagus. Tu je kepayahan dia. Yang kan maksudnya tak terima tu belapan dada dengan takdir ni. Betul ke macam tu Ustaz? Ya, Puan Fazilah, betul. Dia tak terima suruhan Allah tu kerana dia melihat diri dia tak layak untuk terima takdir tu. Dia tak layak untuk mengikuti kehendak yang berlaku tu. Dia melihat diri dia seakan-akan macam, kenapa aku pula? Sombong je. Sombong dengan harta, sombong dengan kelebihan yang ada, sombong dengan usia, sombong dengan rupa. Ini sombong dengan dunia. Allah dah kata dalam surah Al-Alaq ayat 6, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi kita renung balik. Manusia ni memang bersifat dia ni, manusia ni, satu perangai dia, Allah nak mudahkan semua. Tapi dia ambil mudah-mudah. Tengok iblis ni. Apa yang susahnya? Di mana susahnya? Tak ada susah pun. Tapi kalau nak dunia tak apa. Cari duit siang malam pagi petang. Pikul barang, pikul benda, pikul macam-macam benda nak pikul, sanggup. Keluar malam pagi-pagi, keluar pagi-pagi, balik malam-malam, sanggup. Yang agama tak suruh. Orang perempuan agama tak suruh kena menjadi wanita yang apa, berada kedudukan tinggi, ada duit, ada saving. Agama tak suruh pun. Yang itu dia sanggup buat. Yang agama suruh, alah pakai tudung, nipis je, tak nak buat. Suruh khidmat dengan lelaki yang ambil dia, lelaki yang terima dia, tak nak dia. Air je. Tengok manusia yang benda susah-susah tu dia buat. Dunia ni susah. Sama juga dengan lelaki. Untuk cari harta, benda, sanggup susah-susah. Tapi nak berada bersama dengan isteri dia, nak cakap yang elok, bercakap berat macam ada batu. Dia tak nak cakap. Ini yang berlaku. Agama
dia jadi satu benda yang azab berat. Apa yang payah nak ni? Allah tanya kat iblis, ni apa masalah? Asal, kenapa? Sebab dia dah rasa diri dia bagus. Dah rasa diri bagus dah. Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kenapa aku nak didik dia? Apa aku dapat daripada isteri aku? Kenapa aku nak susah-susah untuk dia? Dia buat perbandingan macam tu. Kenapa? Aku kerja-kerja nak bagi dia duit pula. Kenapa? Ada soalan tu. Orang perempuan pula, kenapa nak taat dengan suami pula? Untuk apa? Layak ke saya taat dengan dia? Padahal dia pilih tu. Dia kahwin tu bukan buta, mata tutup mata. Kahwin main cak-cak kahwin. Dah kahwin. Tak, dia tengok tu. Dia tengok lelaki yang dia kahwin tu. Dia tengok atas bawah. Bukan kahwin dengan mabuk, dengan keadaan berpinau mata. Tak, dia sedar dia pilih lelaki tu. Dia sedar. Dia nampak dengan jelas. Yang lelaki pun dia nampak dengan jelas. Perangai ke, rupa dia nampak. Maka pilihan itu datang pada diri dia. Walaupun Allah SWT yang menggerakkan pilihan itu. Tapi ada akal, tak ada. Dia nampak, tidak nampak. Tiba-tiba dah kahwin, tuan-tuan. Enggan. Mula berkira-kira. Mula bertolak-tolak. Mula susah sana, susah sini. Maksudnya apa? Selari tak dengan Quran? Tak. Selari tak dengan kebenaran? Tidak. Maka tidak heranlah kehidupan dia menjadi susah kerana lari daripada Allah. Itu sebenarnya. Dekat dengan Allah tak susah. Wallahi, tuan-tuan. Mustahil. Tidak masuk di akal. Kalau kita kaji betul-betul, nak dekat dengan Allah, sumber bagi segala kebahagiaan. Sumber bagi segala keselamatan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Tengok. Sumber bagi segala keselamatan, sumber bagi segala kesejahteraan, sumber bagi segala keselamatan, sumber bagi segala kasih sayang. Tiba-tiba jadi insecure. Tiba-tiba jadi orang yang rasa macam terancam. Bermaksud dia bukan menuju Allah. Jadi dikata je, kalau kita rujuk balik Al-Quran. Pertama, jadi kita tengok Al-Quran meletakkan hidup kita ini. Setiap segala suruhan Allah SWT atas hamba-hambanya itu tidaklah suruhan yang membebankan. Kalau kita lihat surah Toha. Surah Toha ayat 2. Surah Toha ayat 2. Yang mana Allah SWT berfirman ayat 2. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Tuan-tuan, clear Al-Quran cakap. Mana maunya Al-Quran menyusahkan kita? Tak ada. Ni, ayat 2 Tuhan. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha ayat 2. Jadi mana kata susah? Jadi kalau kita rujuk surah Al-A'raf tadi, susah sebab apa? Sebab dia sudah sombong. Itu lah. Itu je. Nampak lebih sikit. Bawa lebih sikit. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Rasa macam boleh dapat lebih baik daripada ada sekarang ni. Dia tak nak appreciate yang ada sekarang. Dia nampak macam dia boleh lebih baik daripada sekarang. Aku patut dapat lebih hebat daripada sekarang. Ni manusia yang tak reti bahasa. Yang tak ikut kepada kehendak agama. Walhal agama, tengok satu-satu dalil kita rujuk Al-Quran, Masya Allah. Tak ada satu pun dalil yang mengatakan bahawa manusia ini akan dibebankan dan disusahkan kerana agama. Pakai tudung jadi stres, jadi tension. Taat suami jadi gila. Tak ada. Isteri jadi solehah, tak pegang duit jadi bengong. Tak ada. Tak ada.
Masalahnya kita jumpa yang jadi bengong, jadi gila, jadi stres tu banyak pergi ke dunia. Ini kata straight forward dia panggil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan. Ni aku cakap, saya cakaplah. Tak ada lagi isteri yang bercita-cita berazam jadi isteri solehah dibuang tepi jalan. Diceraikan talak 3. Tak ada. Kenapa? Solehah sangat. Cerai engkau talak 3. Tak ada. Tak ada. Malah syariat bulan dia simpan leluk agak. Sebab solehah ni payah nak dapat. Payah nak dapat dia pegang. Rapat-rapat erat-erat. Tapi yang mana murah-murah, yang senang-senang dapat dia buang. Sebab tu banyak terbuang. Ingatkan dunia ni boleh menjaga dia. Tak. Dunia yang banyak kita jadi terbuang. Jadi terbuang sebab apa? Sebab dunia lah. Kita nak ambil dunia, dunia buang kita. Kita nak ambil dunia, perempuan nak ambil dunia, suami nak ambil dunia. Dan sekali dunia buang dia. Di mana ke tak atas? Tak ada. Mulia sebab harta? Tak ada. Mana ada orang mulia dimuliakan kerana harta? Tak ada. Kita je perasan. Tapi orang, isteri yang ada harta, dia biarkan macam tu je. Dan kau ada duit, kau settle sendirilah. Tak ada pandai. Tengok, banyak laporan, banyak macam tu. Orang perempuan menyangka bila ada duit, suami suka. Kena suami tak dibahasa, dia ambil kesempatan. Dia suka. Suami pula jenis suka harta, tak gerti nak bercakap, tak gerti nak menegur, keluh sibuk bahasa. Lain sekali, si isteri pula terasa dipergunakan, terbiar. Sebab apa? Tak ikut agama. Ada agama suruh? Tak ada. Mana ada? Sebab tu dunia yang menjahanamkan manusia ni, Haji Saad. Kita nampak dunia memudahkan kita, agama menyusahkan kita. Lain sekali agama yang terima kita. Siapa lelaki yang terima perempuan macam tu? Lelaki beragama lah. Perempuan mana yang terima lelaki yang banyak kelemahan? Perempuan beragama lah. Lain sekali agama yang menerima manusia. Bukannya dunia. Dunia buang manusia lagi ada. Dunia buang manusia. Tak, itu tak kena, ni tak kena, cerai. Itu tak betul, ni tak betul, tinggal. Nampak tak perfect, dia buang. Gaduh. Tapi orang ada agama, terima. Orang ada agama, ambil balik. Muliakan balik. Letak balik di tempat yang betul. Ni, agama punya cerita. Hidup jadi elok. Jadi bahagia. Tak ada je dengan agama jadi derita ni. Tak ada. Rujuk Al-Quran. Surah Toha tadi dah ada dalilnya. Ayat 2. Kita rujuk tadi surah Al-Insyirah. Yang mana susah bersamanya senang. Kita rujuk tadi bagaimana Allah SWT mengatakan kepada Iblis, apa yang susah sangat? Tak ada yang susah. Kenapa? Tak ada. Manusia yang memilih jalan susah, yang menyusahkan. Bukan jalan susah mujahadah, dia nak cari senang. Dunia yang akan buang kita, benar. Jadi sudah jemaah yang kena Allah. Bila sebut tentang agama, maka kita kena rujuk kepada bagaimana fungsi dan peranan agama dalam hidup kita. Maka agama ni tak apa. Maka kita rujuk dalam surah Al-Ma'idah. Kita rujuk dalam surah Al-Ma'idah, agama ni apa cerita agama ni? Maka dalam suratul Ma'idah ayat 3 ada menceritakan peranan umum pada agama ini, tuan-tuan. Mungkin kita tahu, tapi kita tidak menyelami dengan hati yang benar. Kata Allah dalam suratul Ma'idah ayat 3, yang panjang ayatnya, kita ambil start daripada Al-Yawm, hari ini. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawm akmal. Ayat yang famous biasa kita dengar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanit turra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Sedang jemaah yang mulia Ta'ala, cuba tengok apa kata Allah dalam surah Ma'idah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum.
hari ini musuh telah berputus asa. Orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itulah janganlah kamu takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawun. Takutlah kepada Allah. Dan Allah kata lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku padamu. Aku telah cukupkan nikmatku bagimu. Nampak? Allah kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nampak? Agama ni, siapa yang duduk dengan agama Islam, dia akan cukup nikmat. Sebab tu orang agama yang betul-betul ada agama dalam hati, isterinya ada agama, suami ada agama, orang yang ada agama, dia akan rasa cukup dengan nikmat. Dia tak jadi orang yang tamak lah. Tak adalah isu tak dapat tu, tak dapat ni, cemburu tu, cemburu ni. Tak ada. Orang ada agama ni memang hidup dia sempurna nikmat dia, kerana disempurnakan. Allah sempurnakan nikmat dia. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha Islam sebagai agama. Aku redha Islam sebagai agama. Nampak? Maka dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata apa? Tetapi barang siapa yang terpaksa. Ini cerita tentang ayat yang surah Maidah ni lah. Disebabkan cerita tentang makanan ayat ni. Tapi nak ceritanya bagaimana Allah SWT ayat yang al-yawm ya'isal ladzina kafaru dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum tu nak rujuk kepada agama. Maka bila ada agama, wa atmamtu alaikum ni'mati. Bila sebab tu memilih agama menyebabkan hidup dia jadi cukup. Memilih agama. Sebab tu siapa-siapa yang berhijrah daripada dulu gila dunia, cinta dunia, dia hijrah cinta agama, tengok hidup dia sekarang bahagia, cukup dia rasa. Sebab apa? Agama. Dulu sibuk dengan dunia, itu tak kena, ni tak kena, nak semua ada. Maka sekarang bila ada agama, cukup je. Hati lapang. Sebab apa? Agama lah. Siapa yang hidupnya meletakkan agama sebagai satu tujuan dia, maka Allah sempurnakan nikmat dalam hidup dia. Nampak isteri sempurna di sisi isteri, Allah sempurnakan. Teruk macam mana perangai dia pun, tapi kerana nak pilih agama pada isteri, ataupun nak jadikan dia orang agama, nak bentuk dia, nak didik dia, nak bagi dia jadi orang. Kalau itu niat seorang suami, maka Allah akan buat isteri itu cukup nikmat. Cukup nikmat. Dan barang siapa yang meletakkan agama itu sebagai tujuan hidup dia, maka Allah akan cabutkan segala kekurangan, ketakutan. Allah cabutkan sebab agama itu sempurna. Masya Allah. Ini yang sepatutnya kita tekankan dalam hidup kita. Arah tujuan kita meletakkan agama itu, yang mana Allah ridha atas agama kita itu apa dia? Islam Madinah. Sejahtera kita. Jadi kalau masing-masing nak menuju kepada agama, yang ni kepada Islam, maka tiada yang susah. Islam membawa kepada kesempurnaan. Macam saya cakap tadi, yang buang manusia itu dunia. Manusia kutip dunia, dunia buang dia. Bayangkan, punya teruknya manusia yang tak nampak agama. Manusia buang agama, agama kutip manusia. Itu bahasanya yang senang. Asalnya manusia buang agama, ambil dunia. Dunia buang dia, agama kutip dia. Ni ayat yang paling tepat sekali. Dulu sebab dunia, rupa, harta, seronok, nafsu, tengah muda terantang-tang kan, tengah ada harta, tengah sihat, ya Allah. Ya memang dunia memang kejam. Dunia memang kejam. Puan Fazilah, sungguh. Sebab tu Allah bagi warning. Tapi orang tak heran kekejaman dunia.
Orang tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Beria-ria manusia kutip dunia. Kutip dunia manusia. Tercari-cari dia. Allah nak secure. Lala sekali dunia buang dia. Tak ada dunia. Apa ada pada manusia? Tak ada harta. Tak ada rupa. Tak ada apa. Orang dunia, kalau tak ada semua tu, you are nothing. Orang campak dia. Sebab tu sekarang, beramai, kalau tengok penyakit-penyakit akhir zaman ni datang, penyakit-penyakit stres, depres, rumah tangga yang tiada seri, tiada nikmatnya. Sebab apa? Dunia. Kutip dunia. Dan sekali dunia buang kita. Agama tu kita buang dia. Tapi agamalah yang kutip kita. Kita buang agama. Agama kutip kita. Allah SWT terima kita. Tapi dunia nak terima kita mesti ada syarat dulu. Sekarang siapa yang susahkan siapa? Siapa yang susahkan siapa? Siapa yang menzalimi siapa? Sebab tu Allah kata manusia menzalimi diri sendiri. Manusia yang menzalimi diri kamu sendiri. Allah bagi dunia sebagai lapangan ujian agar jangan tenggelam, jangan hanyut. Dunia je sanggup susah. Agama je nampak susah. Nampak padahal tak susah pun. Dunia ni sanggup susah. Agama je nampak susah. Susahlah tak ada duit. Nanti tak secure. Susahlah nak ikut je suami. Sekarang kena cerai. Dan sekali, yang mana banyak berlaku hancur. Ini hari apa berlaku banyak. Cuba tengok. Sebab tu balik kepada Al-Quran. Sebab dunia hilang agama. Benar. Hancur agama. Sebab dunia buang agama. Dan sekali meleseh ke agama balik. Merayu agama kutip balik. Nak merayu kat dunia. Sorry. Dunia lah hanya akan buang. Apa kata? Habis madu sepah dia buang. Dunia lah. Nak mengadu. Nak merayu. Sorry. Tapi agama, silakan. Tiada istilah terlambat bagi pemburu taubat. Tak ada istilah pendam, heart touching, simpan, nampak tawa, dah hilang mood, dah tak seronok. Agama tak ada. Kalau betul dia bawa agama, isu itu tak ada. Tapi manusia tidak. Cari balik isu tu. Tips nak menjana rumah tangga ceria. Cari balik dunia. Make up lagi depan suami, make up, cari, bagi body solid, bagi itu solid, makan produk, bagi power. Cari balik. Kutip balik. Dunia dah buang dia kutip balik dunia tu. Dah lah buang, dia kutip jadi macam serpihan. Kutip satu-satu. Allah. Patutnya baliklah pada agama. Tengok awak tu tak mengamalkan agama tu yang hancur lebur tu. Tapi itulah kadang-kadang manusia ni Allah kata akan ada satu ketika hijabam mastura. Ada hijab yang menutup hati dia. Selagi tak bersepai, selagi tak berkecai, selagi itulah dia tidak sedar. Ada jenis manusia yang macam tu. Dia masih lagi. Dia nak dunia juga yang menaikkan diri dia. Dia nak juga dunia. Dia sanggup susah balik. Masya Allah. Dia tak nampak kehancuran itu disebabkan oleh kerana dunia. Dia tak nampak. Dia nampak dengan agama lah yang nyusahkan dia. Dia tidak sedar. Walhal agama bersedia untuk menerima dia dalam apa jua keadaan yang ada. Apa jua dosa yang dia ada, agama sedia menerima dia. Tapi kalau dunia, cuba tengok. 1000 kebaikan, 1 kejahatan, minta maaf, 1000 tidak dikira. Dengan agama, 1000 kejahatan, 1 je kemaafan. Bang, maafkan bang,
minta ampun bang, lupa habis semua kejahatan. Tengok agamanya cerita. Sebab orang agama, maka itulah yang memberikan kebahagiaan. Asmamtu alaikum ni'mati. Itulah dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, maka kita buat kesimpulan pada petang yang penuh barakah ni, melalui Al-Quran menerangkan hidup ini bila dengan agama, agamalah yang menghilangkan kesusahan. Agamalah yang menghilangkan penderitaan. Agamalah yang menghilangkan kegelisahan. Sepatutnya kita melihat agama itulah satu kemudahan bagi kita. Nak jadi kita, nak rapat kita dengan agama, bukan selain daripadanya. Nak jadi hidup kita hari ini, nak lebih dekat dengan apa yang Allah suruh, menjauhkan apa yang Allah larang. Maka itulah janji dan jaminan Allah SWT ke atas hamba-hambanya yang taat. Surah Al-Ahzab ayat 70, ayat 71. May yuti Allah wa rasul faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia telah pun berjaya. Faza fauzan azima, dengan kejayaan yang sebesar-besarnya. Maka sedang jemaah yang Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu perkongsian kita pada petang yang penuh barakah ni. InsyaAllah, jangan lagi salah tanggapan kita pada agama. Jangan salah pandang, salah sangka, buruk sangka kepada agama. Yang mana walhal hakikatnya, agamalah yang menyelamatkan kita balik daripada kita dulu dihina oleh dunia. Kita dibuang oleh dunia. Kita dihilangkan value. Orang tak pandang kita sebab dunia. Agama naikkan kita balik. Maka tolong hargai agama masing-masing. Hargai Islam masing-masing. Kerana Islam saja, agama saja yang menerima manusia seadanya. Malah Islam mengajar memang manusia tu tak ada apa, tak apalah. Aku yang nak bagi semua pada kamu. Agama. Dunia tidak, engkau ada apa, aku nak semua. Itu dunianya cerita. Sebab tu pasangan yang penuh dengan dunia saling perah memerah. Isteri perah suami, suami perah isteri. Masing-masing nakkan sesuatu pada pasangan masing-masing. Dipanggil apa? Nak ambil kesempatan. Selagi boleh aku ambil mudah, selagi boleh aku pergunakan dia, aku akan pergunakan dia untuk kemudahan aku. Habislah perempuan, lelaki yang hari ini diperkudakan, dipergunakan oleh pasangan masing-masing disebabkan oleh cinta dunia. Maka akhirnya bila dapat tahu, di saat dah jadi haru biru, maksud waktu itu, ketika itu dah hancur lebur hati, dah ranap dah hilang dah segala nikmat yang ada, hampas saja. Di saat itulah baru tahu tinggi rendah langit tentang dunia itu. Tapi agama tetap menerima untuk manusia kembali kepada jalan yang benar. InsyaAllah, terima kasih kepada Jawatankuasa Surah An-Nur, Cik Zul kita dan semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Teruskan dalam menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu itulah tuntutan yang sangat besar di dalam agama. InsyaAllah, aku lupa lihaza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.